Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 30 hari bulan 10 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Dari berapa? Dari 114 surah. Dia makin tinggi juzuk dia, makin pendek. Dia panggil Al-Mufassal. Kemudian ujung-ujung tu lagi pendek. Juzuk kita masih lagi berada dalam juzuk yang ke-21. Juzuk yang ke-21. Ayat yang kita akan sambung pada kali ini bermula ayat 12. Ayat 12, 13 dan 14. 3 ayat. Allah ceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang kafir di akhirat esok, menundukkan kepala. Tunduk tu dalam keadaan gerun, takut, cemas, malu. Semua ada. Malu, takut, itu dia panggil cemas. Malu ke Tuhan, Allah Ta'ala beri nikmat yang begitu banyak, engkau derhaka. Allahu Akbar. Kita orang yang beriman dah ni pun, yang derhaka kepada Allah Ta'ala juga dalam keadaan malu. Kesipuan kata orang sekarang. Dan orang kafir itulah mengaku betul dah apa yang dicakap dulu. Tapi nak buat apa? Kata orang, fatal awan, telah tamat tempohnya. Waktu nak insaf sudah habis. Engkau yang dengar cerita ni pun, jangan duk tunggu sampai hari tak ada guna, tak ada manfaat keinsafan lagi lah. Kita kena awal-awal lagi, kena insaf. Taubat awal-awal lagi. Jangan tunggu kata, aku ni nanti tua, dekat nak mati, baru nak taubat, nak insaf, tak ada guna. Apalagi kalau nak insaf di akhirat esok, lagilah dahsyat. Jadi mereka akan merayu kepada Allah Ta'ala, minta supaya apa? Nak balik semula ke dunia. Allah jawab, tidak mungkin lagi lah. Mu ni, kalau aku hantar balik pun perangan ni juga. Sebab orang yang pilih beriman sudah pun beriman. Mereka hari ini menerima ganjaran yang besar. Akhir ayat yang kita bincang nanti, Allah SWT cerita pula kepada kita bahawa apa yang mereka lupa nak beramal, lupa nak beriman tadi tu, hari ini rasalah azab kamu. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, ayat yang lepas, setelah puak-puak kafir yang engkar kepada kebangkitan semula bercakap, waqalu aiza dhalalna, kalau kami duduk kita nak balik semula, tak mungkin lah. Menafikan adanya ba'ats, bangkit semula. Ayat yang ke-11, Allah kata, malakul maut telah aku lantik untuk apa? Untuk mencabut nyawa kamu, telah pun menjalankan tugas. Sambung ayat kita ini, setelah mereka berada di akhirat.
Jadi uslub Quran tu dia tertib, tapi dia bukan cerita novel. Bila dia mati kena kafan, lepas kafan masuk kubur kena tanya kemungkaran nakir, lepas tu panjang. Allah nak gambarkan kepada kita mati tu pasti, bangkit semula pasti. Wajib dah manusia ni, makhluk bernyawa ni akan mati. Kemudian gambaran yang kedua, dari mati bangkit balik. Sebab yang engkar di sini, puak-puak kafir yang engkar di sini, engkar kebangkitan semula di akhirat. Maka Allah jawab. Allah bagi gambaran kepada kita secukupnya, jelasnya. Kalau kamu tak nak lagi beriman, kamu tak nak lagi buat persiapan, bukan salah aku, salah kamu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang insaf, orang yang sedar diri bahawa mati itu pasti, bangkit semula pasti. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 894. Muka surat 894 ayat 12. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi ke penjelasan ataupun tafsir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Balik semula kita kepada ayat 12. Walau tara idzil mujrimun, dan sungguh ngeri. Allah gambarkan ayat ini supaya kita dengar, kita tak akan teragak-agak bertangguh-tangguh lagi untuk bertaubat, sebab dahsyat dia punya keadaan. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu, hina, takut, sambil merayu, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala apa yang kami ingkari di dunia dulu. Farji'na na'mal salihah, ya Allah, maka kembalikanlah kami ke dunia semula. Kami sudah janji, sudah insaf, nak jadi orang yang baik, orang yang beriman. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Apa boleh buat? Yakin dah sekarang. Tengok nota di bawah.
Ayat ini menerangkan sebahagian dari keadaan-keadaan buruk orang-orang yang berdosa semasa menemui Tuhan mereka di akhirat esok. Allah. Kita dengar ni pun kita boleh terasa, boleh rasa. Rasa macam mana? Betapa dahsyatnya suasana hari itu. Allah Ta'ala gambar di sini sangat jelas. Tengok tafsir dia kata, walau tara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina yuta'ti'ul mujrimun, ketika puak kafir tunduk kepala mereka pada hari kiamat. Yuta'ti' dia panggil tunduk. Itu dalam ayat lain kata menunggingnya kepala atas, kepala bawah kaki atas. Ya, ada ayat lain. Yang ni dia sebut tunduk ya. Kenapa tunduk? Puak ni tunduk kenapa? Dalam keadaan takut. Qila, dia tunduk hayaan wa khajalan. Malu dia kepada Allah. Allah dah bagi bukti yang sangat nyata. Tiba-tiba kamu pula buat kerah kepala. Yang kedua, kenapa tunduk? Nadam, menyesali perbuatan yang lepas. Yang ketiga, al-khizyu wal-huzun wal-zul wal-gham. Cukuplah. Mana kita boleh kumpulkan tunduk tu kerana rasa hina, rasa diri itu menyesal, duka cita, malu, semualah. Yang pentingnya apa yang disebut oleh ulama tafsir boleh dicampurkan semuanya. Keadaan tunduk itu kenapa? Allahu Akbar. Ai bisababi takzibihim wa isyanihim. Puncanya dia derhaka, mendustai Rasul dan derhaka kepada Rasul. Itulah punca sebenarnya. Apa nak buat? Dia pun berdoa, Rabb yaqulun, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, hari ini kami sudah tengok apa yang kami engkar dulu betul sungguh ada. Kami sudah dengar apa yang disebut oleh Nabi dulu. Percaya dah. Farji'na, hantar balik ke dunia ya Rabbi, minta hantar balik ke dunia. Boleh lagi? Boleh balik? No, tidak ada tiket. No U-turn kata orang. Tak boleh nak undur balik. Sudah nak undur tak boleh. Qala subhanahu asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Dalam surah Maryam, mu tengok, dengar apa yang ada pada mereka, mari kepada Tuhan. Mana hari itulah. Yang pentingnya penyesalan yang tidak berguna. Yang kita nak bagi tahu kepada Allah, nak bagi tahu kepada kita, para hamba-hamba dia ni, penyesalan tak ada faedah. Tidak berguna lagi. Farja'na, minta balik. Dia bukan nak minta situ lagi. Dia permintaan tu bermula daripada nak mati lagi. Nak mati tu ada dah. Kan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, laula akhartani, kalau boleh tangguh sikit nak mati ni. Ingat dalam surah apa? Al-Munafiqun. Awal lagi dia dah minta nak balik. Balik ke mana? Minta nak tangguhkan kematian. Walau tara izil mujrimun. Maaf. Orang nak mati tu minta nak balik. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tengok tuan-tuan, surah Al-Munafiqun. Ambil nombor ayat baru dia puas hati. Ayat surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Bagi nafkah sekarang, mantapkan iman learning. Bila nak mati, fayaqul, mereka akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tangguhkan sikit mati ni
banyak lagi harta tu, aku nak sedekah dah ya Rabbi. Allah jawab ayat sebelah, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah kata aku tak tangguh dah. Kalau aku dah bagi masa cukup dah, tak tangguh dah. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Taala tahu apa pun ni. Mana kalau balik hantar balik pun perangai lagu ni tak jadi juga ni. Tengok dalam ayat ini Allah sebut dalam ayat lain, walau ruddu la'adu limanuhu an. Surah Al-An'am ayat 2. Lau ruddu. Kalau aku hantar balik, macam tu juga perangai. Dalilnya. Berapa ramai orangnya insaf ketika wayar penuh di tubuh. Ketika body orang panggil terikat di atas katil putih di hospital, ketika itu insaf lah. Insaf dah. Sihat ni insya-Allah, kaki masjid lah ni. Kalau mereka nak lantik AJK masjid pun setuju. AJK dakwah pun setuju. Bila sihat, hak niat nak sedekah tadi, bagilah ke masjid 1,000. Mari jumpa ustaz, alhamdulillah lah ustaz tolong doa kepada kami. Pelajar-pelajar pondok ambillah 1,000. Lepas tu hilang tak mau ke mana dah. Maknanya atas dunia pun nampak insaf tu gitu ya. Tuhan kata dalam akhirat esok, kalau walau ruddu la'adu, kalau hantar balik pun ni lagu tu juga perangai. Allah. Baik. Allah jawab kepada permohonan mereka. Tuhan kata apa? Tengok ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Dan bagi menolak rayuan itu, Allah berfirman. Dah dia rayukan, Rabbana tadi, absarna tadi, hantar balik kami. Allah jawab, walau syi'na, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberi hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha masing-masing. Maknanya kalau aku nak pilih semua ni beriman, tak payah usaha dah. La ataina kulla nafsin hudaha. Nascaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang itu akan hidayah petunjuk. Aku bagi selalulah petunjuk. Selesailah masalah dia. Tengok ayat dulu. Anna hadza jawabun. Ayat ini Allah nak jawab kepada kata-kata mereka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Dia kata, minta nak balik ni. Kalau aku nak bagi hidayah kepada kamu, bagi iman kepada kamu, aku bagi je. Tapi setiap orang kena berusaha untuk mencarinya. Setiap orang kena usaha untuk mencari. Tapi kamu tak cari. Aku hantar Rasul, kamu derhaka. Kamu tutup pintu hati, tak mau beriman. Bukan salah kita. Itulah jawapan Allah kepada siapa? Kepada puak-puak kafir yang buat rayuan. Maknanya kalau aku nak, aku boleh bagi petunjuk kepada sebelum masing-masing meninggal dunia. Boleh je. Tapi apa boleh buat? Beri petunjuk pada masing-masing supaya tidak terkena azab di akhirat. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi telah tetap hukuman seksa dariku. Apa dia hukuman seksa? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Ini dia panggil semua jin yang derhaka. Tengok nota di bawah. Nota 1422. Yakni Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan taufik dan hidayah, petunjuk kepada golongan yang telah diketahuinya sedia untuk berusaha. Sedia berusaha untuk beriman dan beramal saleh. Sedang golongan yang kufur engkar dengan pilihan dan ikhtiar mereka sendiri,
setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah, Allah Ta'ala tunjuk dah kepada kita jalan. Nanti ayat nanti depan lagi, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah kata, aku buka dua jalan kepada kamu. Mu nak beriman, mu nak kufur. Mu pilih sendiri nak mana. Jadi kamu kemudian ikhtiar mereka sendiri. Setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah, maka balasannya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala ialah azab seksa yang tidak terperinci sakitnya. Apa kita nak buat? Benda sudah berlaku. Maknanya Allah Ta'ala kata, aku dah gazet wajabal qawlu minni. Aku telah tetapkan bahawa neraka Jahannam itu akan dipenuhi oleh dua kumpulan. Siapa dia? Jin dan manusia yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua makhluk dipanggil Thaqalaini. Thaqalaini, dua makhluk ini ada taklif, ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Tanggungjawab dianya tak beriman, neraka. Beriman, insya-Allah Allah sediakan syurga yang penuh dengan nikmat. Allahu Akbar. Jadi nak boleh kata kita tak boleh buat apa dah. Baik. Artinya sebagaimana pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia itu ada ikhtiar, diberi pilihan. Berbeza dengan pokok Jabariyah, lain pula dia. Pokok Jabariyah dia kata tak ada manusia ni, macam robot dia. Kena tekan remote, jalanlah. Baik para pelajar sekalian, dua kumpulan manusia dipanggil Thaqala ini yang diberi taklif oleh Allah Azza, keberatan syarak. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Cuma kelebihan kita daripada jin apa dia? Manusia, nabi di kalangan manusia, jin menumpang kita. Banyak hadis kan yang menceritakan tentang nabi kita berjumpa dengan kumpulan jin. Dalam suratul jin ada, dalam surah lain pun ada. Dari sudut sejarah ceritanya saya dah tulis dalam buku Makkah Al-Mukarramah ini, tuan-tuan boleh baca. Salah satu daripada tempat nama dia Masjid Jin. Ini Makkah ni. Nama dia Masjid Jin. Katanya situlah tapak tempat Nabi kita jumpa dengan jin, mengajar mereka, berdakwah kepada mereka. Itu cerita. Mana jin tu? Jin dia kena ikut Nabi kita. Quran kita yang sama. Itu dia panggil Thaqala ini. Dua makhluk ini banyak sekali Nabi kita sebut. Contohnya dalam azab kubur, didengari oleh makhluk lain kecuali jin dengan manusia. Sebab dia ada taklif, maka dia kena beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Jadi kita dengan jin ni bertanggungjawab. Habis kenapa pula berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir masuk neraka juga? Itu batu kayu Allah Ta'ala campak dalam neraka sekali dengan penyembah dia, nak tunjuk benda yang kamu sangka ada kuasa dulu tu sekali dengan mulia neraka. Adakah batu tu kena azab, terasa azab atau tidak, wallahu alam. Tapi dia ada dalam neraka. Ada dalam neraka. Kita tahu dia kena azab ke tidak. Dia tak kata aku azab, tapi aku akan masukkan dalam neraka sembahan-sembahan orang kafir untuk nak menyatakan bahawa benda yang kamu sangka berkuasa tu, no, tak ada kuasa wala syait. Sekali dengan mulia neraka. Ambil dia. Sayang sangat atas dunia tu, ambil sekali di sini. Baik para pelajar sekalian. Jin, panjang lagi lah cerita jin ni. Rasa kita cerita lain kali lah. Cerita semula masalah jin. Jin dia tidak ada nabi, bahkan dia juga ulama, dia juga belajar dengan ulama muslimin. Untuk rekod lah sejarah anak-anak kita boleh dengar.
Guru kami Syekh Atiyah rahimahullah taala, ia mengajar di Masjid Nabawi Syarif. Berapa puluh tahun dia mengajar kitab Muwatta di masjid. Dia kata satu malam Syekh Abdul Aziz Saleh, imam Masjid Haram ni, dia mengajar bila sudah khatam kitab kan, biasalah anak-anak murid ucap terima kasih kan, tuan guru terima kasih Syekh, halalkan ilmu, doa berkat. Jadi Syekh ni dalam perjalanan balik rumah dia, biasa Syekh dia jalan kaki. Lepas solat Isya dia berjalan, dia balik. Sambil-sambil dia baca Quran. Lama dulu. Jadi tak siapa di satu tempat kawasan tu agak gelap. Tak ada orang dah. Tiba-tiba bunyi suara. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelik ni. Tengah-tengah jalan tak ada orang bagi salam. Kalau kita lari dah tu. Kan? Kalau kita lari dah. Orang Kelantan kata lari celodar dah. Lari celodar ni mana lari kuat lah. Tengok bahaya ni. Orang bagi salam gelap. Syekh tanya, man antum? Siapa kamu? Syekh ni orang mantap iman, tak lari. Man antum? Siapa kamu? Dia kata, nahnu, kami semua ni murid-murid Syekh. Kami tunggu di sini nak ucap terima kasih ke Syekh sebab khatam kitab malam ni, halalkan ilmu, kami nak balik mengajar ke puak-puak kami di perkampungan jin. Itu cerita. Cerita Abdul Aziz Saleh, sanak dia kepada Syekh Atiyah, Atiyah cerita kepada murid dia, saya cerita kepada kamu semua. Wallahu alam. Panjang lagi cerita jin ni. Tapi hak ni jarang nak jumpa dalam kitab, jadi kita cerita. Baiklah. Ayat yang terakhir perbincangan. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Lalu dikatakan kepada mereka, setelah mereka minta rayuan nak balik semula ke dunia, dan Allah Ta'ala cela mereka, kenapa dulu tak pilih jalan yang baik, kenapa tak pilih jalan yang beriman, hari ni baru nak cari jalan nak melepaskan diri, kenapa? Maka setelah dinyatakan balik tak boleh lagi, ketetapan Allah Ta'ala telah pun ditetapkan, telah tetap berlaku, maka ayat ini lalu dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah lalai membuat persediaan untuk menemui hari kamu ini, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, maka rasalah kamu azab seksa disebabkan kamu melupai pertemuan hari kamu ini. Rasalah, zuq. Ini ayat ni dia panggil ayat perli. Ayat sakistik, ayat perli ni. Rasalah azab tu. Rasa apa benda azab? Tak payah rasa, sakit. Dengan sebab kamu lupa apa? Lupa membuat persediaan, melupai mempertemui hari kamu ini, sesungguhnya kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi. Lupa. Dan dengan demikian rasalah azab yang kekal disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Rasalah. Ayat ni perlilah. Bila orang dah kena sakit, kita kata, rasalah. Nak tahu sedap ke, seronok ke tidak. Masa. Contohnya seorang budak, anak dia ke murid ke cikgu kata, jangan main-main sini, bahaya, licin ni, jangan main. Jangan lompat kat sini, ada duri. Tiba-tiba bunyi, cikgu kata apa? Silakan, rasakan. Main lagi. Lompat lagi. Itu dia panggil ayat perli. Allah kata, fazuqu bima nasitu. Rasalah. Atas dunia dulu aku bagi ayat, bagi dalil, bagi bukti, bagi mukjizat, Nabi ajar. Semua kau tak peduli, hari ni ambil. Na'udzubillah.
Kita minta lindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jangan main rasa-rasa ni. Tak mahu kita, ya Rabbi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Ya Allah, selamatkan kami daripada azab. Ya Allah, selamatkan kami daripada sebarang huru hara pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Minta ini Allah. Baiklah. Mereka nak buat apa dengan sebab kamu lupa dulu atas dunia, lupa nak beribadat, hari ni kami biarkan kamu. Ulama kata nasya dengan mana tarakah. Tuhan tak lupa, Tuhan kata apa, aku biarmu. Duduk sini lah. Entah sedek minta balik apa-apa lah, pakai tunggu situ ya. Allahu akbar. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah bila kita baca Quran dengan menghayati makna, kita baca Quran dengan huraiannya, kita berfikir tadabbur dengan akal fikiran kita, sudah tentu ayat ini memberi keinsafan kepada kita, menyedarkan kita daripada kelalaian, daripada kealpaan, daripada kelaraan bahawa ke depan kita mati, panjang lagi hitung bicara di hadapan kita. Baiklah para pelajar sekalian, 3 ayat yang kita pilih hari ini, alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Cuma ulama dia berbincang tentang nasinakum, inna nasinakum, kami lupakan kamu. Allah Ta'ala tak lupa, tapi kenapa dia kata inna nasinakum, kami lupakan kamu. Bukan lupa, inna sanu'amilukum mu'amalatan nasi, kami akan berinteraksi dengan kamu macam orang lupa. Kita ni, kita tak nak banding dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitsli syai'. Bila kita orang yang kita dah bagi amaran, bagi nasihat, bagi apa ni peringatan, tiba-tiba dia langgar juga SOP. Bila dia kena apa-apa, kita kata inna nasinakum. Tak apalah, duduk kat situ. Duduk kat situ. Kita buat lupa dengan dia. Aku lupa dah nak bantu kamu sebab kamu lupa nak taat pada perintah aku, nak dengar nasihat yang saya bagikan. Itulah. Lupa bagi Tuhan mustahil. Allah Ta'ala hayyun qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan yang mengantuk, tidak apa lagi tidur, lupa tidak. Tapi maksud lupa, nasinakum, kami melupakan kamu. Maknanya aku buat muamalah seperti orang lupa lah, buat tak ingat kamu, gitulah. Jadi kita pun bila orang kita nak marah, kita buat tak ingat je lah. Tak ajak ke dia tu? Iya ke? Tak bagi tahu? Iya ke? Buat lupa. Sebab apa? Sebab memang dia tak dengar kata. Baik para pelajar sekalian, itulah ayat. Itulah ayat yang kita belajar pada kali ini. Kita pergi kepada Al-Fawaid. 10 faedah yang kita boleh kutip dalam ayat kita ni, ayat 12, 13 dan 14. Ayat 14, 13 dan 14 ayat ini, apa yang kita dapat? Yang pertama, tengok ayat yang mula-mula kita ambil. Walau tara idil mujrimun, bila kamu tengok orang jahat, orang derhaka esok di akhirat, tunduk. Ayat ini menunjukkan kepada kehinaan orang-orang kafir, orang yang derhaka di akhirat esok. Para ulama tadabbur kata, kenapa Tuhan gambarkan tunduk di sini? Limadha? Sebab di atas dunia dulu mereka takabur, mereka sombong di dunia dulu. Sekarang ini kamu akan tunduk di akhirat. Alhamdulillah, para pelajar masih ingat cara Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang takabur, yang sombong ni berbeza-beza. Fir'aun, kenapa dibinasa dengan dalam mati dalam laut? Sebab dia angkuh sombong. Wahazihil anharu tajri min tahti, sungai-sungai mengalir di bawah kuasaku. Ambil kuasa mati dalam air, habis.
Qarun, innama utituhu ala ilmin. Kekayaan aku ni sebab aku bijak. Ambil engkau sekali dengan hartamu, Allah Ta'ala tenggelam dalam bumi. Maka di akhirat esok puak kafir yang sombong, takabur atas dunia dulu. Apa jadi? Nakisu ru'usihim, tunduk belaka. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala, hapuskan sifat-sifat yang tak baik dalam diri kita. Hapuskan sifat takabur, sifat sombong, sifat apa saja sifat yang tak baik, sifat mazmumah yang dipanggil, buang dalam diri kita. Mudah-mudahan kita di akhirat esok orang yang tawadhu'. Man, kata dalam hadis Nabi SAW sebut, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadhu', Allah Ta'ala angkat darjat. Siapa dia tawadhu' kerana Allah, Allah angkat darjat dia. Ada juga orang buat tawadhu' lain. Kenapa Syekh tu nampak berjalan begini? La. Tuan-tuan tengok dalam kuliah saya, kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang mukmin. Contoh-contoh riak di dalam pergerakan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kadang-kadang orang ni jalan tunduk ya. Allah, dia punya warak perjalanan, kalau pijak semut tak mati. Orang Kelantan kata orang ni nampak warak di jalan, pijak semut tak mampu. Bahasa kita sedap. Tak. Sebab apa? Sebenarnya bukan warak, buat warak. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadhu' kerana Allah, Allah angkat darjat. Jadi orang mukmin di akhirat esok, masya-Allah, tenang. La takhafun wa la tahzanu. Jangan takut, jangan duka cita. Hari ini yauma tublas sarair, hari didedahkan segala rahsia. Alhamdulillah, orang-orang beriman selamat. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, bila mereka minta nak balik, farji'na na'mal salihat. Ya Allah, hantar balik. Hantar balik kami ke dunia. Maka Allah SWT sebut, kata di Sufyanus Tsauri rahimahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala sebut, puak-puak ni kalau hantar balik, perangai sama juga akan berlaku. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 28, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Kalau dihantar balik, mereka perangai tu juga. Sebab mereka ni bohong, dusta. Mana bukti? Tak hantar balik lagi, hantarlah dulu. Sedap juga hujah tak? Macam mana awak kata kami ni tak akan insaf? Hantar balik dulu. Berapa banyak sudah ayat-ayat yang kita baca. Bila mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, da'awullaha mukhlisin. Mereka doa Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas. Wa iza najjahum ilal barri, bila balik semula ke daratan, kape hangit, cari berhala pula. Itu bandingan gambaran perangai mereka di mana? Di dunia ini. Akhirat esok Tuhan kata, kalau hantar balik, walau ruddu la'adu liman. Tak usahlah, perangai ni lah dia. Na'udzubillah. Sebab itulah kita kena insaf sekarang. Jangan insaf bila dah terdesak. Di antara sebab-sebab pintu taubat ditutup bila? Apabila nyawa sudah dihalkum. Pada waktu itu taubat tidak lagi diterima. Bila matahari sudah naik di sebelah barat, taubat tak diterima. Bila manusia sudah sampai di akhirat, tak boleh balik lagi ke dunia. Na'udzubillah. Baik. Itu dua. Yang ketiga, faedah yang ketiga, Allah sebut, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau aku nak, boleh je aku bagi kepada manusia ni iman semua. Tapi Allah SWT sudah bagi takdir, menetapkan bahawa manusia tu ada pilihan. Mu pilih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, dalam surah Al-Ata. Aku bagi dua pilihan, pilihlah yang terbaik. Kata di ulama Ahlus Sunnah,
Ayat ini raddun 'alal qadariyah. Menolak pahaman qadariyah. Ia mengatakan bahawa manusia itu sendiri menciptakan amalan dia. Maka Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Lock gitu ya, biarkan begitu. Kita ke Ahlus Sunnah kata tidak. Allah sudah beri kepada kita akal, beri pemikiran, beri dalil, beri wahyu. Kamu pilih yang mana yang kamu nak. Baiklah. Manusia memang dia buat, tapi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena pilih yang terbaik. Alhamdulillah. Yang keempat, Allah Ta'ala kata, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna. Sudah tetap. Walakin haqqal qawlu minni. Panjang terjemahan dia ni. Saya akan beri kepada setiap orang hidayah petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia, tetapi telah tetap hukuman seksa dariku. Haqqal qawlu. Haqqal qawlu, apa yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir kata apa? Tetap perkataan aku itu. Mana Allah Ta'ala tetap, dia sudah nyatakan bahawa puak kafir ni, puak kafir ni orang yang tidak beriman. Haqqal qawlu minni. Apa dia al-qawl itu? Iaitulah firman Allah Ta'ala, la'amla'anna. Tengok ni. La'amla'anna jahannam. Aku akan penuhkan neraka jahannam itu dengan manusia, dengan jin yang derhaka. Maka ulama Ahlus Sunnah kata, ayat ini isbatul kalam lillahi azza wa jalla. Isbatkan bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Sebab itulah dalam tuan-tuan duk hafal sifat Allah Ta'ala ni, kaunu mutakalliman. Mana Allah Ta'ala berkata-kata, bila dia nak, waktu dia nak, Allah Ta'ala berkata-kata. Sifat Allah Ta'ala. Baik. Yang kelima. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang akan memenuhi neraka itu siapa? Dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Jawab dianya, anna kuffaral jin finnar. Mana jin sama dengan manusia, mana-mana yang derhaka dicampur dalam neraka. Jin. Kita tahu dah, iblis duduk mana? Iblis, syaitan, dia tu masuk dalam kumpulan jin lah, kumpulan benda tak nampak. Yang keenam, Allah sebut sini, minal jinnati wan nasi ajma'in. Tengok dah, manusia dan jin seluruhnya. Macam mana kita kata ajma'in di sini seluruhnya? Semua sekali manusia dan jin masuk dalam neraka belaka. Kenapa? Semua. Ulama tadabbur dia kata maksudnya libayan an hadza libayanil jins. Nak menyatakan jenis hok masuk dalam neraka ni, jenis manusia, jenis jin, spesies dia. Bukan mana semua manusia dalam neraka, tidak. Pasal itulah dia kena tafsir lah, huraian dia tu. Semua manusia neraka, tak. Yang masuk dalam nerakanya iaitu jin dan manusia yang derhaka. Adapun malaikat tidak akan masuk dalam neraka. Menafikan jenis amnan lil malaikati, maknanya malaikat tak masuk. Hak maksudnya neraka jin dengan manusia yang derhaka, dan dia dicampur sekali dengan penderhaka tu, bahan-bahan sembahan dia sebagai bahan bukti. Macam orang kena tangkap. Bila kena tangkap, polis akan pergi ambil barang-barang bukti di rumah dia tu. Gelidah dia panggil. Polis akan pergi ambil. Barang-barang tu tak berdosa dia. Yang berdosanya orang. Tapi kenapa dicampur sekali dalam penjara, disimpan sekali dalam polis? Sebab bahan bukti. Itu bahan bukti. Maknanya berhala, alat-alat yang disembah itu dicampur sekali dalam neraka sebagai bahan bukti. Inilah keburukannya kamu pergi pilih jalan yang salah. Yang ketujuh,
Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakanlah azab dengan sebab apa yang kami lupa di dunia dulu. Kamu lupa nak jumpa Tuhan pada hari ini. Anna ahlan nar yuwabbahun. Ahli-ahli neraka dicela, dicerca. Dengan sebab apa? Sebab mereka meninggalkan amalan yang boleh menyelamatkan dia. Boleh menyelamatkan dia. Tapi dia tinggalkan. Kata di ulama, ini ziyadatut ta'zib. Nak menambahkan azab. Azab tu ada dua. Satu azab fizikal. Satu azab mental. Azab fizikal duduk neraka tu azab dah. Tapi bila dikatakan pula, satu sekali lagi kena. Macam orang ni kena tangkap. Duduk dalam penjara. Pagi-pagi pegawai tu mari, padan muka, cari pasal, duduk diam-diam baik-baik atas dunia, di luar sana, mari duduk sini. Maknanya, ta'zib qawli. Ini sampai ke hati. Ta'zib jasadi, semua kena. Na'udzubillah. Yang ke-8, kenapa bima nasitum? Dengan sebab kamu lupa. Dia kata kalau lupa ni la yakunu illa fil ma'lum. Lupa-lupa ni benda sudah kita tahu. Dengar ni, kenapa diguna perkataan lupa? Sebab nak jadi lupa tu kita kena tahu dulu. Kita kena tahu dulu. Ataupun kalau kata tak tahu langsung, orang tak kata tahu lupa, orang kata jahil. Ni berbeza ni. Kenapa Tuhan guna perkataan lupa? Sebab dalil-dalil. Bukti-bukti. Ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah sudah jelas depan mata mereka. Tapi mereka buat tak tahu, tak terima. Maka gambaran orang tahu, buat tak tahu itu macam orang lupa. Sebab orang lupa dia tahu. Tapi dia terlupa. Jelas itu kan? Kenapa Allah Ta'ala guna fazuqu bima nasitum. Mana dia tahu dah. Sudah jelas bukti daripada para nabi dan rasul. Sudah jelas bukti yang disampaikan oleh para pendakwah kepada dia. Tapi dia buat tak peduli, buat kerah kepala, tak mau terima, maka kamu lupa. Lupa. Sebab tu ada sebahagian daripada sahabat kawan-kawan kita juga, kalau dia tanya, dia call lah contoh. Ustaz, Syekh, Allah, ana lupa lah masalah ini. Apa masalah? Sebut gini. Kalau anda ingat tolong ceritakan. Maknanya dia nak cerita dengan kita, dia bukan tak tahu. Dia belajar juga, cuma dia lupa. Itu uslub. Uslub tak mau mengalah lah dah. Oh, maaf lah saya lupa. Kalau kita nak tanya je lah. Ustaz, apa hukum sekian-sekian? Tapi kalau mula dengan mukaddimah tu maknanya tak berapa nak tunduk juga tu. Ustaz, saya lupa lah hukum ini. Maknanya saya tahu dah, cuma terlupa. Kalau dah tahu, carilah kitab kan. Ini bahasa uslub ni kadang-kadang kita boleh kesan cara orang bercakap. Mana ayat Quran tu kata fazuqu bima nasitum. Kamu lupa, ambil lah. Dia tahu. Lupa tu maknanya, lupa tu maksudnya orang sudah tahu tapi buat tak tahu. Bahaya ni tuan-tuan. Yang ke-9, fazuqu bima nasitum. Inna nasinakum. Tuhan kata aku buat lupa lah juga kamu. Mudah-mu lupa ke? Aku buat lupa lah. Bukan Tuhan lupa. Tuhan kata aku muamalah interaksi kamu macam orang lupa. Sebab apa? Ulama kata annal jazaa min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan apa yang dia buat. Jadi oleh kerana mereka lupa kepada Allah di dunia dulu, buat maksiat, buat derhaka, Allah kata aku lupa hari ni nak bagi keampunan kepada kamu. Ambil muka. Jangan pula disebut pada Tuhan lupa. La. Tuhan berinteraksi dengan orang derhaka ni seperti muamalah orang lupa. Itu penjelasannya. Payah juga, sebab itulah saya ulang benda-benda ni. Ulang ayat-ayat yang agak perlu kepada tarkiz, perlu pada pendetailan ni supaya para pelajar boleh faham. Jelas insya-Allah. Tak ada yang keluar daripada kelas ni,
Apa ustaz main lupa-lupa ni? Apa Tuhan lupa? La. Jelas, biar jelas. Itu sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan ulang 3 kali. Kalau perkataan itu perlu pada penjelasan. Ada kala Nabi tengok sini, ada kala tengok sini, kali yang kedua dia ulang tengok sini supaya semua yang hadir dapat faham apa yang diucapkan. Nabi tak nak orang keluar daripada majlis dia tak faham. Tapi bila mari orang kemudian masuk pemikiran falsafah, pemikiran apa, ucapan Nabi tu jadi macam tak faham pula, terpaksa kena tafsir macam-macam, terpaksa kena takwil. Sebab apa? Sebab kita terpengaruh dengan cara pemikiran lain. Baik, para pelajar sekalian. Yang terakhir, wazuqu azabal khuld. Rasakanlah. Maaf, sebelum kita yang 10 tadi, ada lagi huraian yang menarik. Dia kata, nasinakum itlaqun nisyan ala tarki. Bila orang tu tinggal tak buat, kita kata lupa tu. Sebab apa? Sebab kita dah bagi dah maklumat kepada dia awal-awal lagi. Macam pegawai, kita bagi maklumat pegawai. Ni, dia punya syarat-syarat perkara yang kamu kena buat, tiba-tiba dia tak buat. Dia tinggal. Kita kata lupa. Sebab apa lupa? Aku dah bagi tadi perintah. Tak buat juga. Bukankah lupa itu termasuk di kalangan orang yang dimaafkan? Itu cerita lain. Ini lupa yang telah diberi peringatan. Baik, sampai ke 10. Wazuqu azabal khuld. Rasakanlah azab yang berkekalan. Allah. Ay al-azab ghairal munqati'. Azab yang tak putus-putus, sentiasa ada. Jadi inilah kita takut, azab neraka Jahannam itu tidak putus, azab yang berterusan bagi orang yang kafir. Bagi orang yang beriman ada tempoh. Masuk di selam dalam neraka beberapa ketika yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia keluar balik pergi ke syurga. Cuma yang kita bimbang sekarang ni, yang kafir ni kekal dalam neraka. Yang kita orang beriman tak mau masuk neraka. Kena cakap macam tu. Jangan cuba duk pesan-pesan dengan orang. Kalau saya tak jumpa, ustaz tak jumpa saya, cari mana? Neraka. Dia bercakap macam nak, macam orang nak pergi Mekah. Nak, ustaz, saya pakej lain, saya ke maktab lain tu. Jangan lupalah cari saya sana. Saya nak tanya hukum, nak minta panduan. Paling tidak pun boleh tunjuk-tunjuk tempat, sejarah. Paling tak ada pun saya nak belanja kambing, ustaz. Cari lalu kita. Contohnya begitu. Jangan main lupa-lupa cari. Jangan sebut tuan-tuan. Saya dengar pun saya takut. Dengar pun takut. Jangan lupa cari. Jumpa cari. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, cukuplah 10 pengajaran faedah yang dapat kita kutip dalam ayat 12 hingga 14 ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang bermula ayat 15 hingga 17. 15, 17. 3 ayat juga. Kita ambil ringkas sikit lah sebab masa yang kita nak gunakan ada 2 sesi. Baiklah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.